Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. Hamdan syarran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hiyya wa 'an wujudi ladhi ma'ani wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan sungguhnya telah datang bahwasanya kita melakukan sesuatu juga. Qala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, dan sungguhnya telah datang. Ini datang warid, datang hadis, bahawasanya pertama-tama sesuatu mana ibadat lah, yang dihisab atasnya, atas sesuatu itu akan hambanya itu, iaitu sembahyang. Ialah sembahyang. Apabila sembahyang ini amalan sembahyang. Sesuatu itu kena pada amalan yang dihisabkan. Ialah amalan sembahyang, itu yang pertama. Jadi sebab tu kalau kita tengok pada hadis riwayat daripada Abdullah bin Kharb, kata dia, Nabi sebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salatu fa in salahat salaha lahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Pertama-tama, maksud dia pertama-tama yang dihisabkan dengan dia oleh hamba tu, akan hamba pada hari kiamat ialah sembahyang. Jika sembahyang tu baik, maka baiklah sekalian amalan. Sebaliknya, jika rosak sembahyang tu, rosaklah sekalian amalan. Baik. Selesai. Jadi apabila didapatnya seseorang kurang, sembahyang tu kurang, dikatakan, mana dia firman Allah Ta'ala lah kepada malaikat, dikatakan, siapa yang kata? Allah Ta'ala lah. Kata pada siapa? Pada malaikat. Telek olehmu, mu tu malaikat lah. Telek oleh kamu, kamu tu malaikat. Ya, siapa Tuhan sebut tu? Tuhan tak tahu. Telek oleh kamu. Tuhan tu malaikat pergi duk cari. Hikmah dia ulama sebut. Pasal apa Tuhan buat dulu tu? Kerana nak menyuruh malaikat tu telek, padahal Allah Ta'ala dia mengetahui segala-galanya. Tak tersembunyi atas Allah Ta'ala tu sesuatu. Ni iaitu supaya kita sedia, dan supaya dia nak suruh kita mengerjakan, rajin buat. Bila Allah Ta'ala kata telek oleh kamu, adakah baginya, bagi seseorang yang sunat, yang ini sembahyang yang sunat, sifat pada yang sunat tu yang disempurnakan dengan dia, dengan sunat tu akan sembahyangnya ini sembahyang fardu. Maka hadis ni dia nak anjurkan kepada kita supaya membanyakkan dan menambahkan rajin mengerjakan sembahyang sunat rawatib lah. Sebab faedah dia sangat besar, iaitu mungkin nak menampak dan nak menyempurnakan akan kekurangan yang fardu. Lepas tu, kalau kita tengok Abu Hurairah sebut dalam satu hadis, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salatu. Qala yaqulu rabbana azza wa jalla lil malaikah wa huwa a'lam. Unzuru fi salati 'abdi
atammaha am naqasaha. Fa in kanat tamah kutiba lahu tamah, wa in kanat in taqasa minha syai'an qala unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi summa ta'khadha a'malu fi dhalika. Dia Nabi sebut begini. Pertama-tama satu yang dihisabkan oleh manusia, dihisabkan manusia dengan dia pada hari kiamat daripada amalan mereka ialah sembahyang. Itu amalan awal. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Tuhan kata kepada malaikat, dan ianya, kata Nabi, wa huwa a'lam, ianya Allah Ta'ala maha mengetahui dah. Teleklah kepada sembahyang hamba-Ku. Adakah sempurna? Adakah menyempurnakan atau mengkurangkan? Adakah dia buat sembahyang itu bagi sempurna ataupun dia mengurangkan sembahyang? Jadi teleklah kepada sembahyang hamba-Ku. Jika sembahyang itu sempurna, dicatatkan baginya sempurna. Sebaliknya kata Tuhan, wa in kana taqasa minha syai'an. No, Tuhan sebut, jika ada bagi Allah Ta'ala firman pada malaikat, telek, adakah bagi hamba Aku tu daripada amalan sunat? Jika ada baginya amalan sunat, firman Allah Ta'ala, kamu sempurnakan bagi hamba Aku itu akan fardunya daripada amalan sunat dia. Kemudian dia ambilkan amalan sunat itu atas demikian. Hadis ni banyak riwayat ulama. Jadi ala kulli hal, maka sunat tujuannya nak tampung hak fardu. Sebab tu dia suruh kita banyak buat sembahyang sunat. Nah, baik. Ini nak pergi bahagian lain. Nak bahagian sunat rawatib. Dan adalah rawatib itu terbahagi ia akan dua bahagi. Nah, akan dua bahagi. Yang pertama, rawatib yang muakkad. Nah, rawatib yang muakkad. Apa mana muakkad? Mana yang sangat dituntut mengerjakan. Itu mana muakkad. Asal pada makna sunnah ni, makna tariqah. Mardiyah karena awairin mardiyah. Sama ada jalan perjalanan yang diredai ataupun yang tak diredai. Itu mana sunnah. Tapi pada syariatnya, makna sunnah ni, makna tariqah, perjalanan yang dijalani di dalam agama. Dia bukan fardu dan dia bukan wajib. Itu makna sunnah. Maka sunat ni, yang kata sunat ni, barang yang muwadhabah, makna yang melazimi oleh Nabi SAW, serta dia tinggal kadang-kadang. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang Nabi tinggal. Adapun kalau Nabi buat straight, fa in kanatil muwadhabatul madhkur ala sabilil ibadah fa sunanul huda. Kalau Nabi buat straight tanpa dia jangan tak pernah tinggal lah, maka sunat tu dia panggil sunnatul huda, sunat huda. Ala sabilil adah, atas jalan adat, maka sunat huda. Tapi kalau Nabi buat ala sabilil adah, kalau atas jalan adat, itu dia panggil sunnatul zawaid, sunat tambahan. Sunat zawaid. Sunat tambahan. Dia buat atas jalan adat, itu dia panggil, jadi sunnah ada dua. Atas jalan ibadah, itu dia panggil sunnahul huda. Kalau atas jalan adat, itu dia panggil sunnahul zawaid. Macam kita ada adatnya Arab pakai jubah, pakai serban. Nah, itu adat. Itu dia panggil sunnahul zawaid. Adatnya macam tu, kebiasaan makan, minum, itu adat. Tapi atas jalan ibadah, itu dia panggil sunnahul huda. Sunat huda ni kita buat dia menyempurnakan bagi agama. Tapi bila kita tinggal dia bertakluk juga dengan karohah, dengan apa? Makruh ataupun celah lah. Ataupun celah. Nah, kalau kita tinggal itu dia mengatakan jalan ibadah, itu sebagai sunatul huda.
Satu lagi dia panggil sunat zawaid. Sunat zawaid ni, jadi kita ambil dia atau kita mendirikan dia tu baik lah. Tapi dia tak bertakluk dengan tinggal dia tu. Ada makruh, ada kebencian dan ada kecelaan syarak. Tak ada. Kalau kita tinggal, faham tak? Macam mana kita tak pakai apa? Kita tak pakai serban. Itu tidak ada karohah dia. Tidak ada makruh dia. Tidak ada kecelaan dia. Masih itu. Macam mana Nabi berjalan. Kasiharin Nabi pada berdiri Nabi, pada duduk Nabi. Kalau kita tinggal, itu benda tu tak celah. Pada pakaian Nabi, makan, minum, itu tidak celah. Itu dia panggil sunnatul zawaid. Kalau atas jalan adat, atas jalan ibadat, itu dia panggil sunnatul huda. Atas jalan petunjuk. Maka itu menyempurnakan bagi agama. Macam kita main sunat rawatib, ini sunnatul huda. Dia panggil sunat huda. Macam atas jalan adat, jalan makan Nabi itu dia panggil sunnatul zawaid. Itu tidak ada kecelaan apa-apa kalau kita tinggal. Tapi yang ni kalau kita macam sunnatul huda ni, kalau kita tinggal mungkin dia pergi kepada makruh. Dia pergi situ lah. Dia pergi kepada makruh. Gitu. Baik. Mana muakkad ni yang apa? Disuguhi. Kerana Nabi SAW dia sangat sungguh mengerjakan dan tiada pernah Nabi meninggalkan sunat macam ni. Ini sunat muakkad. Iaitu katanya, yang kata sunat muakkad, sunat rawatib yang muakkad tu 2 rakaat dahulu daripada subuh. Kita pun qabliyah lah. Qabliyah subuh. Disebut tak ada qabliyah. Sunat dulu pada subuh. Sebelum subuh. Tapi dinamakan ni, jadi kalau kita tengok dalam mazhab, hanya sahaja dia menganjur Nabi kita akan umat dia ni atas sembahyang sunat antara bang dan qamah. Tu ya yang kita letak situ. Antara bang dan qamah dia tu kita letak sebelum tu, iaitu dia panggil qabliyah lah, kerana pada antara kedua ni tidak ta'alluq, tidak tolak, kerana mulianya waktu tu. Jadi Nabi kata ma bainal adanaini salatul, barang yang antara dua azan tu ada satu sembahyang. Jadi kita letak situ. Kita letak situ. Kerana mulianya waktu ni. Maka apabila adalah pahala ibadat pada waktu ni, dia bertambah banyak pahala dia. Sebab tu dia letak situ. Dahulu daripada subuh. Daripada sembahyang subuh. Yang Nabi kata 2 rakaat sunat fajar, maka iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang ada pada dunia. Kerana dunia ni dia akan fana. Dunia ni akan fana, akan binasa. Dan nikmat kesedapannya tiada sunyi daripada kesusahan dan kepayahan. Nak dapat senang, kena payah dalam dunia. Betul? Itu. Dan nikmat bila kita dapat dalam dunia, dia tidak akan kekal. Besaran pahala sembahyang sunat subuh ni, balasan akhirat, maka itu berkekalan. Sebab tu Nabi kata lebih baik daripada dunia serta isi dunia, dia berkekalan dan tidak ada kepenatan pada kita nak dapat kesenangan di akhirat dengan sebab kita buat dunia itu. Tak payah kita buat apa, dapat semata-mata. Dan pula nikmat akhirat ni berkekalan dan terlebih sedap. Dan yang dapat nikmat pula berkekalan, kerana negeri akhirat itu dia tidak ada kesudahan. Wala darul akhiratu khairun wa abqa. Begitu. Jadi fadilah 2 rakaat sembahyang subuh ni warid daripada Nabi ni, banyak sangat hadis tentang ni. Huma ahabbu ilayya minad dunya. Nabi kata gitu. Aisyah sebut
Bahawa Rasulullah kata, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Maksudnya 2 rakaat sembahyang subuh ni terlebih kasih kepada aku, kata Nabi, daripada dunia sekalian. Hadis ni Muslim, Imam Muslim, lebih kasih dia daripada 2 rakaat tu daripada dunia sekalian. Nabi kata, la tad'u raka'atay al-fajri wa in tarattukum al-khailu. Jangan sama sekali kamu tinggalkan 2 rakaat sunat fajar sekalipun dihalaukan kamu oleh kuda. Yakni walaupun bersangatan uzur, hingga jikalau menghalaukan kamu oleh musuh kamu sekalipun, maka dia kata kalau boleh jangan tinggal. Nabi sebut raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi kata 2 rakaat sembahyang sunat fajar terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalam dunia. Sebab tu Aisyah kata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashaddu ma'ahadatan minhu ala raka'atain lil qabla al-fajri. Tidaklah Rasulullah atas sesuatu daripada segala nawafil, segala sunat-sunat Nabi yang Nabi buat, terlebih bersangatan muwazabah. Mana muwazabah? Nabi mengekali benda tu daripada 2 rakaat sunat dahulu daripada subuh. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. No? Jadi hak ni Nabi sangat-sangat mengekali dia. Banyak sangat hadis. Itu satu. Sikit dah. Tapi sunat subuh ni nak baca surah apa? Baca alam tarakah dengan alam nasrah dengan alam tarakah. Alam nasrah baca alam surah apa pun apa lah dia dengar gitu lah. Nabi berdiri Rasulullah SAW ni pada 2 rakaat subuh ni, qadar bacaan Fatihah ni kalau mau. Gitu. Baik. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. 2 rakaat dulu daripada zuhur. Ini Nabi Ibnu Umar kata, hafiztu minan Nabi SAW asyara raka'atain qabla zuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'atain ba'da al-isya fi baitihi wa raka'atain qabla subhi, salat subhi. Dia kata, Ibnu Umar kata, aku hafaz, mana aku ambil daripada Nabi SAW 10 rakaat, mana 2 rakaat sebelum zuhur. Ini nama tu. Nah. Dan selepas pada zuhur 2 rakaat. Selepas maghrib di rumah 2 rakaat. Selepas isya di rumah dan 2 rakaat sebelum subuh. Yang itu. Dan 2 rakaat dahulu daripada zuhur. Yang Nabi kata, barang siapa memelihara akan 4 rakaat sebelum zuhur. Sebelum zuhur buat 4 rakaat. Dan 4 rakaat selepas daripada zuhur, nescaya mengharap Allah Ta'ala akan dia atas api neraka. Mana segala rakaat ni menisbahkan pada tertegah daripada mengerjakan sesuatu yang menyebabkan masuk neraka. Dan pada hadis ni isyarat, artinya khabar yang menggemarkan kita, menyukakan hati orang Islam atas husnul khatimah. Buat 4 rakaat ni saya lalu dah buat 2. Tapi memanglah 2 rakaat tu yang muakkad, 2 rakaat lagi ghair muakkad. Wa imma kita nak kampus sekali ada buat sesi ikut dia lah tu lah. Tu atas kita. Memang masih tu. Tapi buat 4 rakaat. Kalau boleh buat lah. Kalau tak boleh buat 2. Nah. Dan qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan 2 rakaat kemudian daripada zuhur. 2 rakaat selepas daripada zuhur. Dua rakaat selepas. Tapi Abdullah bin Syaqiq
Ni dia tabi'in, dia tanya Aisyah. Dia maka Aisyah jawab tentang sembahyang sunat Rasulullah. Aisyah jawab dekat dia, kana yusalli qabla zuhri arba'at wa ithnaini ba'daha. Maksud dia Rasulullah sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat dan 2 rakaat selepas daripada zuhur. Lepas zuhur Nabi buat 2, ini satu riwayat. Ada satu riwayat Nabi buat 4. Nah, tapi hak 2 tu Nabi tak pernah tinggal. Faham tak? Itu sebab tu muakkad tu. Nah, kadang gitu. Kalau buat 4 lagi bagus kan. Ummu Habibah sebut Nabi kata man sala arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha haramallahu lahmahu 'ala nar. Siapa yang sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur, nescaya Allah Taala mengharamkan jasad dia atas api neraka. Ya, banyak riwayat hadis tentang sembahyang sunat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Lepas tu kalau hari biasa sembahyang talak sebelum talak banyak. Kalau hari Jumaat jangan ni Tuan, bermula tu dia buat ni mubtada raw. Bermula sembahyang Jumaat. Demikian jua. Nah, macam juga. Apa makna macam? Seperti zuhur. Sopa tu. Demikian ni pada pihak seperti tu. Dahulu daripada Jumaat tu 2 saja hak muakkad. 2 rakaat saja hak muakkad. Macam lah. Ada pun hak yang 2 lagi itu ghair muakkad. Maka orang majlis seperti ni, orang majlis dia tafsir bagi kata demikian jua. Bermula sembahyang Jumaat demikian jua. Apa makna demikian jua? Seperti zuhur. Tu seperti itu dia tafsir bagi kata demikian jua. Yakni ada pada qabliyah, ada pada Jumaat tu qabliyah dan ba'diyah. Maka kalau kita tengok ini disebut dalam kitab Fathul Bari. Sebut dalam kitab Fathul Bari, bermula orang yang terlebih kuat dalil yang dipegang pada hukum pada umum 2 rakaat sebelum zuhur dan umumnya hadis yang menghukumkan angkat sahnya itu oleh Ibn Hibban, oleh Abdullah bin Zubair marfu'an, artinya disempurnakan kepada Nabi kita SAW. Tidak ada pada sembahyang fardu melainkan pada sebelumnya itu 2 rakaat sembahyang sunat. Itu hadis yang cukup kuat. Maka ni dalil kata ada sebelum dan selepas daripada sembahyang fardu masuklah sembahyang Jumaat. Ini nak tolak nak rapak Wahabi yang mereka kata tak ada. Orang ada itu Jumaat tak ada. Ada dalam kitab Fathul Bari. Jilid yang kedua Abang Melayu Quran 341. Tengok sana. Hadis umum pada hadis. Kita ambil umum pada hadis. Umum hadis ni yang menghukumkan akan sah bahawa hadis-hadis hadis. Nampak? Kerana apa? Kalau kita tengok Ibnu Hibban kata oleh Abdullah bin Zubair. Dia ambil daripada melalui jalan tu Abdullah bin Zubair. Nah, hadis ni marfu'. Dari segi orang ngaji hadis, mana marfu' ni maknanya di hadis ni terangkat sampai kepada Nabi SAW. Nabi sebut tidak ada pada sembahyang fardu melainkan pada sebelum sembahyang fardu tu 2 rakaat. Yakni sembahyang sunat. Jumaat fardu ke sunat? Ni. Siapa tahu? Ini disebut dulu di umum hadis. Nampak? Di umum hadis. Ini adalah kita Fathul Bari. Jumaat fardu ke sunat, tengok dulu. Dan hadis antara tiap-tiap bang dan qomat tu ada sembahyang. Ada pun ba'diyah Jumaat, maka sabda Nabi SAW, apabila selesai seorang dia kamu daripada sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia sembahyang sesudah Jumaat tu 4 rakaat. Itu ada hadis khas, nampak tak? Adapun qabliyah itu ambil atas hadis umum. Nabi kata tidak ada sembahyang fardu melainkan sebelum daripada dia ada sembahyang sunat. 2 rakaat lah sembahyang sunat.
Maka ni lah ulama kata qabliyah Jumaat. Macam mana lohor, macam tu juga Jumaat. Tak ada masalah. Buat lah. Sebab itu Imam Bukhari dalam kitab At-Tazhib, Imam Bukhari letak dalam kitab At-Tazhib, sunat selepas sembahyang Jumaat tu macam mana sembahyang selepas sembahyang Zuhur. Macam tu. Abu Hanifah dan Abu Ishaq rahimahullah kata bersembahyanglah 4 rakaat selepas Jumaat. Dalil dia idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'ah. Apabila bersembahyang Jumaat seorang kamu, maka hendaklah bersembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang Jumaat. Ini hadis khas. Nah, selepas daripada Jumaat, hadis ni Muslim ke? Imam Muslim. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Itu dalil. Dalil qabliyah tu ambil situlah. Tengok dalam kitab Fathul Bari, muka surat 341, jilid yang kedua. Ambil dalil itu. Ambil dalil itu. Selesai. Pasal ada bapak ni kita dengar, betul tak ada sebelum Jumaat. Sebelum Jumaat tak ada. Saya buat tak. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Kemudian daripada maghrib. Adapun hak sebelum daripada maghrib, maka hak ni ghair muakkad. Kerana waktu paling pendek itu maghrib kan. Subuh panjang pada maghrib ni. Disunatkan kita sembahyang 2 rakaat kemudian daripada sembahyang maghrib ni kerana hadis Ibnu Umar yang disebut dulu ni. Nah, Nabi terima pada Nabi 10 rakaat tu lah. Sebelum Zuhur, selepas Zuhur dan selepas maghrib. Lepas tu di rumah dan selepas sebelum Isyak dan Isyak di rumah. Tengok daripada sembahyang yang tak pernah meninggalkan oleh Rasulullah, tetapi disunatkan kita menunaikan di rumah. Sunat hak yang selepas maghrib ni sunatnya kita di situ. Dalil dia daripada Mahmud bin Labid atau Rasulullah SAW Bani Abdin Ashhal fasalla bihimul maghriba falamma sallama qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Nabi kata gitu. Jadi Mahmud bin Labid disebut Rasulullah ni dia datang kepada Bani Abdul Ashhal. Dia sembahyang dengan mereka. Jadi Nabi bersembahyang maghrib setelah mereka tak kala beri salam daripada sembahyang maghrib, sambil Nabi sebut sembahyanglah kamu 2 rakaat di rumah-rumah kamu. Nabi sebut begitu. Itu dalil dia. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib disebut sabda Nabi, siapa yang sembahyang sesudah maghrib sebelum dia berkata apa-apa akan 2 rakaat, pada satu riwayat 4 rakaat, nescaya diangkatkan sembahyangnya pada Illiyyin. Itu dalam kitab Targhib wa Tarhib. Adapun qabliyah maghrib, maka dalil dia itu dalil qabliyah Jumaat tadi lah. Dan di situ juga lah. Dan sabda Nabi SAW, sembahyanglah kamu sebelum sembahyang maghrib. Dan Nabi sebut pada kali yang ketiga, bagi sesiapa yang berkehendak. Nabi sebut begitu. Sembahyanglah kamu sebelum sembahyang maghrib bagi siapa yang berkehendak. Nabi sebut tu. Hanya sahaja bersabda ia ni bagi sesiapa yang berkehendak, iaitu kerana benci dia tu bahawa menjadikan oleh orang-orang akan jalan mesti. Nabi sebut begitu. Mesti kena buat dalam. Itu disebut dalam kitab Fathul Bari. Dan dalil qabliyah maghrib pada Fathul Mun'im, syarah pada Bukhari pun ada lagi. Jilid yang ke-6, 312. Ayatullah. Itu selepas sebelum daripada maghrib. Sama, tapi ulama kata dia lupa akal.
Dan 2 rakaat kemudian daripada Isya. Dan 2 rakaat. Yakni yang muakkad lah 2 rakaat kemudian daripada Isya. Sebab tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia kata aku hafal daripada Nabi ni 10 rakaat kemudian katanya 2 rakaat sesudah daripada Isya di rumah. Nah, dalam kitab Fathul Bari sebut tu. 2 rakaat kemudian daripada Isya iaitu 10 rakaat. Iaitu kesemua kita bilang daripada awal tadi dah. Berapa 10 rakaat? Sebelum subuh 2. Dahulu pada lohor 2. Jadi 4 dah. Kemudian pada lohor 6. Lepas tu? Nah, lepas pada maghrib 8. Lepas pada Isya 10. Gitu. Ada sebelum pada Isya ghair muakkad. Kita 10 nak sebelum. Ada lepas orang tak buat. Betul dia tak pergi mana. Tak apalah, okey lah. Buat dia pun lah. Dia ghair muakkad. Tapi yang muakkad sangatnya hak selepas daripada Isya. 10 rakaat semua. Masih selesai. Tapi dia lebih sunat dia buat di rumah. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan keduanya, kata dia kedua daripada dua sembahyang. Nah, 2 sunat ni. Tapi yang ayat muakkad, dia kata sunat rawatib ghair muakkad. Ghair tu mana tidak dituntut. Tapi kalau kita buat dapat pahala ke tak? Dapat. Ketuntutan dia ya. Dari segi tuntutan dia tu kedok. Kedok ni mana dia ni kalau tinggal tak makruh. Iaitu 12 rakaat. Hari muakkad ni banyak 12 rakaat. Mana? 2 rakaat dahulu daripada Zuhur. 2 rakaat dulu pada Zuhur. Jadi 2 rakaat dulu pada Zuhur dah. Maksudnya dia tu ditampung 4 dah tu. Hak 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghair muakkad. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya daripada Zuhur. Daripada Zuhur. Dan 4 rakaat dahulu daripada Asar. Sabda Nabi kata mudah-mudahan mengasihani oleh Allah Ta'ala akan seorang yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat. 4 rakaat. 2 rakaat sebelum asar tu disunatkan menunaikannya. Adapun 2 rakaat lagi 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum asar tu disunat kita menunaikannya. Sunat, tapi walaupun sunat dia sunat kita tunai, tapi dia ghair muakkad. Begitu tuntutan. Maksud Nabi ghair muakkad. Ni yang Ibnu Umar kata, rahimallahu amran shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Ta'ala mengasihani seorang yang melakukan sembahyang 4 rakaat sebelum daripada asar. Dan 4 rakaat dahulu. Bagaimana ni? Dahulu daripada asar. Ada itu dah. Dan 2 rakaat dahulu daripada maghrib. 2 rakaat dulu daripada maghrib sebelum daripada maghrib. Abdullah bin Mawfal kata, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghrib. 2 kali disebut. Bahawa Nabi kata, sembahyang kamu sekalian sebelum maghrib. Nabi sebut, sembahyang kamu sekalian sebelum daripada maghrib. Nabi sebut 2 kali. Sebelum pada maghrib, sembahyanglah kamu sebelum maghrib. Hadis ni riwayat Imam Bukhari, hadis sahih ni. Dan pada riwayat yang lain, satu lagi riwayat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata salla qabla al-maghribi rak'ataini. Sebelum pada maghrib sembahyang kamu 2 rakaat. 2 rakaat. Tapi pada hari yang lain dia kata bagi siapa yang berkehendak, nampak tak? Ada tu kita dalil dia tu. Kata ghair muakkad. Dan 2 rakaat dahulu daripada Isya, sebelum daripada Isya. Sunat 2 rakaat dulu daripada Isya, sebelum Isya. Mana? Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Nabi sebut 2 kali. Summa qala li fi thalithati liman syaa. Nabi sebut. Ni di antara tiap-tiap 2 azan
dan iqamah. Mana bang dan qomat tu satu sembahyang. Di antara tiap-tiap dua azan dan qomat itu sembahyang sunat. Kemudian Nabi sebut 3 kali untuk siapa sahaja yang kehendak. Nabi kata liman sya'a, bagi orang yang berkehendak. Antara dua azan. Gitu. Tapi sebelum daripada sembahyang, ya Allah, buat. Jadi Nabi kata, ni dalil kata ghair muakkad. Yang kata maghrib tadi selesai kan Nabi, walaupun Nabi sebut 2 kali salu qabla al-maghrib, salu sembahyang oleh kamu sebelum maghrib. Tapi mengikut pada hadis yang hadis sama, orang yang sama. Tapi dia kata ada hadis sebelum daripada sebelum apa Nabi sebut tiap-tiap di antara azan dan qomat tu ada sembahyang, tapi liman sya'a, bagi orang berkehendak. Tu liman sya'a tu lah. Jadi qabliyah maghrib tu di antara dua bang tadi lah. Di antara bang dengan qomat, bagi siapa berkehendak. Tu dalil kata ghairul muakkad. Walaupun hadis tu tentang dia, kita tengok pada hadis asal tu memang kuat dah. Nabi sebut 2 kali. Hadis Bukhari. Nah, tapi ala kulihan pada hadis yang lain Nabi sebut di antara azan qomat tu ada sembahyang, tapi bagi siapa yang berkehendak. Tu dalil kata ghairul muakkad. Maka dinamakan sunat yang muakkadah dan ghair muakkad. Maka segala sunat, maka sunat ni yang takat kita sebut tasak ni 2 rakaat sebelum pada zuhur, selepas pada zuhur 4 rakaat sebelum masak, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak tu, maka dinamakan sunat yang muakkad dan sunat yang ghairil muakkad. Daripada hak awal tu lah. Nampak tak? Hak yang muakkadnya 10, ghairil muakkadnya 12. Nah, itu dinamakan sunat yang muakkad dan sunat ghairil muakkad. Habis. Koma tu lah tu. Sekaliannya buat mubtada baru. Bermula sekalian sembahyang hak lepas lohong, belum lohong, apa belum asar, apa semua tu, sekalian sembahyang tu rawatib ialah dinamakan rawatib. Nampak tak? Sekalian yang dihabak ni itu dinamakan tu khabar rawatib, yang boleh khabar. Sekaliannya rawatib, apa makna rawatib? Dinamakan rawatib. Nah, ialah dinamakan sunat rawatib. Apa makna rawatib? Boleh kata lagu ni. Dan tawabi' bagi fardu. Sunat tawabi' bagi fardu. Apa makna tawabi'? Segala ikutan bagi fardu. Ataupun senangnya sunat yang mengiringi fardu. Nah, tawabi' itu mana ikutan fardu. Boleh kata rawatib, boleh kata tawabi'. Nah, ikutan fardu. Ataupun mengiringi rawatib, mengiringi fardu. Itu orang panggil gitu. Habis selesai. Ini masalah niat. Ini masalah niat. Wajib kita sebut ba'diyah qabliyah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka wajib disebutkan. Apa makna disebut? Diniatkan. Sebut ni kalau hak lafaz. Niat tu hak lampa, hak lampa perut hati tu. Hak lafaz tu tak nak cara sangat lah. Sunat ya tu. Ni disebut ke mana diniat. Maka wajib disebutkan rawatib yang ada qabliyah dan yang ada ba'diyah itu. Macam mana? Macam zuhur, maghrib, isyak. Nampak tak? Maka 3 waktu ni dia ada qabliyah, dia ada ba'diyah. Nampak? Maghrib, isyak, zuhur. Baik. Itu yang ada ba'diyah tu wajib disebut akan qabliyah dan ba'diyah. Wajib kena sebut. Nah, maka bila dia kata maka wajib, maka murad dengan kata wajib ni dengan makna mala buddha minhu, makna dia orang yang mesti. Nah, wajib ni makna mesti. Tak dapat tidak. Makna dia gitu. Wajib kita sebut qabliyah dan ba'diyah. Kalau sahaja aku sembahyang sunat maghrib, tak sah, tak betul. Nah, kena sebutlah ba'diyah ke qabliyah.
saja aku sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Kena kata dia. Dan yang tiada ada. Situ dia kata tiada Allah. Dan yang tiada ada, ada di depan. Oh, Abu ada sikit. Dan yang tiada ba'diyah. Mana yang tidak ada ba'diyah. Dan yang tu kenapa dah semayang lah. Dan yang tidak ada ba'diyah. Tiada disebut qabliyah pula. Dia kata tu ya. Itu dia buat gitu. Dia kuat tu yang ini. Tulis dia nak bawa sikit. Dan yang tiada ada ba'diyah, tiada disebut akan ba'diyah. Apa tu? Faham tak? Apa arti dia kata tu? Dan tiada. No. Yang tiada dan yang tiada ada qabliyah, tiada disebut akan qabliyah. Itu dia buat tu. Nampak tak? Tapi dia pun tak faham ni. Dia ayat dia gini. Dan yang tiada ada ba'diyah. Okey, habis dia kata kan?